Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, Selamat petang dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Hari ini kita bersiaran secara live daripada Sabah. Banyak hari tak live, line internet agak perlahan di sini ya. So banyak isu-isu semasa yang saya baca, khususnya berkaitan dengan MOU dan juga pembubaran lah. Muhammad Taufik. Waalaikumsalam Muhammad Taufik. Teruskan perkongsian anda. Sekarang ni waktu rehat sama kita waktu rehat. Abdul Wahab Sanusi. Waalaikumsalam. Semua sihat dah? Makan apa hari ni? Sekejap ingin mereka tu masuk lah no? Line agak slow di sini. Farid HM belum makan lagi, lapar. Alamak. Farid HM ni siapa? Oh. Lapar. Member sebelah lapar tak makan lagi. Samalah kita pun. Muhammad Nur Ismail, alhamdulillah pak. Orang Perak sudah jadi orang Sabah pak kamu. Jadi besar juga ya Sabah di sini ya. Dia punya keluasannya penat juga. Jadi kalau orang di Semenanjung nak kenal Barisan Nasional tu, boleh datang di Sabah lah. Sebelum ni saya datang, saya tak pernah pusing satu Sabah. Jadi kali ni pusing daripada Tawau ke Sandakan ke Ranau ke Kundasang, dan juga selepas itu ke Beaufort, lepas tu ke Kota Kinabalu. Jadi boleh lihat sendiri lah janji yang telah dibuat oleh Barisan Nasional sejak penubuhan Malaysia 1963 hingga ke kini hari. Jadi sebab tu kita faham lah sebab apa orang di Sabah ni dia menolak kepada Barisan Nasional, dan hari ini mereka menyokong dan mendokong kepada GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Abang Aidi Putra, waalaikumsalam. Suara tak ada? Takkan suara tak ada? Ya betul. Sekarang okey ya? Dan keluar lorak Sabah tu. Saya cakap seorang-seorang. Muhammad Azri Salmi, waalaikumsalam. Ada suara. Jadi di Semenanjung mungkin kita tak apa nampak sebab kita tak berjalan ke tempat lain. Kalau kita berjalan, kita menjelajah ke kawasan-kawasan yang lain, maka kita akan nampak janji-janji Barisan Nasional ni. Jadi adakah mereka baru saja berjanji nak mewujudkan macam-macam benda, ataupun mereka telah pun berjanji daripada tahun 1957 namun tidak ada apa-apa perubahan yang berlaku kat atas negara kita sejak daripada itu. Mahathir Sibi, waalaikumsalam Mahathir Sibi. Muazzam Mustafa Bakri dah ada. Terima kasih. Tiba-tiba bunyi. Jadi semua sedang menunggu sekarang ni, menunggu Datuk Wan Saiful Wan Jan untuk meneruskan jelajah penerangan yang akan diteruskan di Beaufort. Beaufort di mana? Di sekolah mana? Zarudin Tamarudin, waalaikumsalam. Ya, Muazzam Mustafa Bakri, waalaikumsalam. Jadi pelbagai krisis lah yang isu-isu semasa sekarang ni tapi kita nampak fokus satu parti ni lebih kepada nak pergi kepada pilihan raya, nak membubarkan parlimen. Jadi mereka kata dengan mereka membubarkan parlimen dan mewujudkan sebuah kerajaan dominan Barisan Nasional,
maka rakyat akan menerima manfaat lah. Jadi kalau tuan-tuan nak percaya, boleh percaya. Kalau tuan-tuan tak mau percaya pun lebih baik. Jadi kita lihat sendiri, janji mereka tetap juga sebagaimana di belakang. Macam-macam janji yang mereka buat. Tetapi selepas habisnya pilihan raya di Melaka, sehingga hari ini belum ada lagi manifesto Barisan Nasional yang telah pun dilunaskan di Melaka. Jadi itulah yang perlu kita lihat. Kalau tuan-tuan rajin baca paper hari ini, antara isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi adalah isu-isu yang berkaitan dengan GST. Tuan-tuan boleh tengok sendiri, apabila UMNO mula semula berkuasa, maka mereka menggunakan kaedah nak mengutip duit daripada poket rakyat, iaitu dengan memperkenalkan semula GST bagi menambah pendapatan negara, ataupun kita panggil menambah duit di dalam kumpulan wang yang diaturkan. Asal aku buat live semua masuk dalam kereta ni. Yusuf Pak Ngah, waalaikumsalam. Yusuf Pak Ngah. Ada semua keluar. Yusuf Pak Ngah, waalaikumsalam. Saya kalau saya buat live, saya rasa runsing bila ada orang di sebelah. Dah mula nak gerak lah. Dah nak gerak lah. Itu dah masuk dalam kereta lah. Okey tuan, kita akan pergi ke Beaufort. Slow dah. Kalau ada persoalan boleh tanya. Saya lebih prefer untuk menjawab soalan. Kalau tuan-tuan ada soalan-soalan apa, tuan-tuan nak tanya, boleh tanya. Kita ada masa dalam setengah jam sebelum line telefon kita terputus. Tuan-tuan ada soalan berkenaan dengan isu-isu semasa, boleh tanya saya. Kod adalah di sebelah sana. Ismi ada bawa hujah apa-apa ke? Tuan-tuan nak tanya saya pun boleh juga. Siapa pula dah? Tamat. Cermin pecah. Cermin kena pecah. Kan komen lambat ni Okey tuan, ada apa-apa soalan nak tanya, saya jawab kepada soalan lebih mudah daripada menjawab kepada isu semasa. Jadi hari ini saya ada wife telefon tadi, dimaklumkan bahawa dia stok orang kata apa, ayam berkurangan. Jadi stok ayam tu berkurangan. Itulah sepatutnya yang menjadi topik utama yang harus dibincangkan di peringkat persekutuan. Ismail lah kerja duk merapu ya. Tuan boleh tengok, boleh nilai sendiri lah kan. Saya pun dah dengar jugalah sometime. Jadi stok ayam berkurangan ni yang perlu difokuskan. Jadi ke PPBM bersama PH kemah besar? Saya rasa tak ada. Elia, tidak ada sebarang hujah ataupun pengumuman yang mengatakan bahawa Parti Peribumi Bersatu Malaysia akan menyertai Pakatan Harapan. Sebab apa? Sekarang ini kita sudah ada Perikatan Nasional. Kalau tuan-tuan tengok daripada segi penubuhan Perikatan Nasional, kita terbuka untuk menerima mana-mana sahaja parti yang ingin bekerjasama dengan Perikatan Nasional untuk pergi ke dalam pilihan raya umum yang ke-15. Jadi kita ada PAS, kita ada Gerakan, kita ada Parti Peribumi Bersatu Malaysia itu sendiri, dan kita ada Gabungan Rakyat Sabah, GRS. Jadi hujah yang mengatakan bahawa PPBM akan bersama dengan Pakatan Harapan ini adalah hujah yang dibawa oleh orang-orang UMNO. Sebab apa? Mereka nak menggambarkan seolah-olah kita ini Perikatan Nasional akan kembali bersama dengan DAP, bersama dengan PKR dan sebagainya.
yang mana kita jelas bahawa selepas PRU ke-15 diadakan, Perdana Menteri yang akan datang daripada pihak kita adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau kita tengok daripada skop tu pun kita dah tahu bahawa Anwar sendiri nak jadi Perdana Menteri. Maka di situ pun kita dah tidak ada kesefahaman di situ. Jadi di pihak PAS juga, mereka juga inginkan selepas itu Perdana Menteri daripada parti PAS. Jadi orang kata apa, itulah daripada sudut Perikatan Nasional. Tetapi ni kena dia ada tetapi tidak mustahil sekiranya Malaysia kita nak bentuk kerajaan yang dipanggil sebagai Unity Government, yang mana tidak ada parti yang dominan yang menguasai kerajaan. Macam saya cakap dalam live saya sebelum ini, itu adalah satu perkara yang baik sebagaimana yang dipraktikkan oleh sesetengah negara-negara maju di luar, yang mana apabila parti dominan ini mereka mentadbir negara. Contohnya kalau tuan-tuan tengok UMNO, berapa puluh tahun mereka mentadbir negara, maka bila mereka duduk di antara mereka sendiri, maka berlakulah pelbagai amalan nepotisme, depotisme, lepas tu oligarki, lepas tu apa lagi, penyalahgunaan kuasa, rasuah dan sebagainya. Sebab tidak ada orang yang dapat menyemak imbang apa yang berlaku dalam kerajaan. Dan sekiranya pihak pembangkang melawan mereka, maka akan digunakan undang-undang dan juga kekerasan bagi menyekat kepada kebebasan bersuara dan kebebasan yang lain sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Itu yang berlaku. Tetapi sekiranya sebuah kerajaan dibentuk bukan daripada satu parti yang dominan, maka sebagaimana yang berlaku sekarang ini maka dia akan lebih kepada rakyat. Semua pihak akan berlumba-lumba untuk memberi sesuatu ataupun prihatin terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat. Dan risiko untuk berlakunya penyalahgunaan kuasa dan rasuah itu juga tipis. Sebab ada banyak parti yang duduk dalam kerajaan yang membuatkan semua mata memandang. Sekiranya di pihak UMNO itu cuba melakukan salah guna kuasa, maka pihak yang satu lagi dalam kerajaan macam sekarang ni akan mula bercakap dan sebagainya untuk memberitahu kepada rakyat. Maka mereka tidak boleh menyembunyikan sesuatu perkara tu. Jadi cuma masalah yang berlakunya adalah daripada sudut keseimbangan ataupun kestabilan politik. Sebab mungkin negara kita dia tidak lagi sampai ke tahap yang macam tu. Dia masih lagi macam saya kata orang tengok bola sepak. Dia menang kepada bendera. Jadi sebab tu dia menang kepada bendera, tidak ada apa-apa yang perubahan yang berlaku dalam negara kita. Ustaz ni apa benda ni? Andai unity tu berlaku, siapa jadi PM? Tetaplah Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana dialah yang dipilih oleh rakyat. Muazzam Mustafa Bakri friendly kepada yang bukan lawan di peringkat negeri. Berapa kerusi PPBM nak tanding di Sarawak? Ni soalan ni saya tak boleh nak jawab. Ni soalan provokasi. Jadi soalan tu dia dalam parti ni, apa yang rakyat perlu tahu bahawa mandat untuk bertanding ini diputuskan oleh Presiden parti, dan juga pengagihan kerusi ini ditentukan oleh Biro Politik, wakil-wakil daripada parti-parti, untuk menentukan jumlah kerusi yang akan dipertandingkan dalam sesebuah gabungan, dan juga siapa yang akan bertanding. Tetapi rekod menunjukkan bahawa Perikatan Nasional menghormati perjanjian Malaysia tu. Kalau kita tengok terwujudnya gabungan rakyat Sabah untuk memberi peluang dan juga memberi ruang kepada orang di negeri Sabah itu sendiri untuk menentukan hala tuju politik
dan juga hala tuju pentadbiran negeri dia itu sendiri. Saya rasa begitu jugalah yang akan berlaku di Sarawak sendiri pun, yang mana kita tengok hari ini orang di Borneo itu, Sabah dan Sarawak itu, and mereka inginkan ataupun mereka menolak and orang daripada luar, khususnya orang daripada Semenanjung yang cuba untuk memonopoli negeri mereka. Jadi kalau kita tengok macam contohnya parti-parti seperti Barisan Nasional dan sebagainya, itu adalah parti-parti yang datangnya daripada Semenanjung. Jadi mereka menolak kepada benda-benda itu semua. Jadi saya yakin Perikatan Nasional dia tidak akan berlakunya sebagaimana parti-parti yang sebelum ini. Sebab di Perikatan Nasional kita tidak tamakkan kuasa ataupun ingin menjadi dominan, tetapi apa yang kita fikirkan adalah untuk menentukan masa depan negara. Jawablah kata Hang Sobatau tu, saya jawablah tu kan. Kalau saya rasa jawapan yang saya bagi tu munasabah lah kan. Nak tanya lagi tu, saya bukan presiden parti. BN ni memang suka buat cerita lah kan. Mungkin tuan mungkin Robert Sim Jr ni boleh pergi tanya lah dengan presiden kita. Okay, next question. Apa lagi question? Asal semua duk tanya pasal pilihan raya ni, saya rasa pilihan raya ni takkan berlaku. Sebab kita perlu faham kepada kedudukan perlembagaan tu. Dia kuasa untuk berlakunya apa, dia pilihan raya ni dia akan berlaku apabila berlakunya pembubaran lah kan. Pembubaran parlimen ni dia akan berlaku dalam 3 keadaan. Yang pertamanya di bawah perkara 434 Perlembagaan Persekutuan, apabila Perdana Menteri hilang kedudukan majoriti, ataupun berlakunya kekosongan luar jangka, iaitu Perdana Menteri mati, maka perlunya ada proses di bawah perkara 42A dan juga 43 2A tak silap saya, untuk menentukan majoriti pada seseorang untuk menjadi Perdana Menteri. Yang ketiganya adalah berlakunya pembubaran parlimen, di mana Perdana Menteri meminta perkenan daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk mengadakan pilihan raya. Apa yang saya tak sebut mati sebut dah, letak jawatan, lepas tu pembubaran tamat tempoh ataupun memohon perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya rasa ketiga-tiga benda ni dia tidak akan berlaku dalam masa yang dekat, kecuali UMNO ada nak buat dia lah, nak menarik sokongan ke atas Perdana Menteri mereka sendiri. Mungkin akan berlaku lah pilihan raya tu. Presiden Hang pun sama juga, Armada Sarawak. Dia tidak ada masalah untuk diwujudkan armada di Sarawak. Apa masalahnya perwujudan armada di Sarawak? Dia tanya soalan kepada saya tadi adalah berkenaan dengan pengagihan kerusi, bukan daripada sudut parti. Apa contoh kes Najib tentang hakim yang mereka pertikaikan? Boleh ulang sikit tak? Biasalah semua macam dulu lah kan. Dia Luqman Adam ni apa nama kenyataan Luqman Adam kan mana? Saya nak tahu dulu, saya tersalah ulang. Orang yang belakang tu nampak letih sangat. Ni Abui nama dia. Kenapa 15 ekor tu tak tarik sokongan dia? Tu adalah soalan yang perlu kita tanya kepada mereka. Kan? Apa komen tuan tentang kenyataan Syafiq Afdal yang menolak pelawaan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Macam mana saya nak komen? Kena tanya dia sendiri ya. Kan? Kena tanya dia lah kan. Bila dah wujud armada tu, apa maksudnya? Maksudnya adalah kita menguatkan jentera untuk membantu apabila berlakunya pilihan raya umum yang ke-15 kan. Jadi dia dalam satu kawasan tu, dia tak kisah nak wujud apa pun. Contohlah macam Barisan Nasional pun, dalam satu parlimen dia ada pejabat UMNO, dia ada pejabat MIC dan dia ada pejabat MCA kan. Tapi area tu mungkin yang bertandingnya adalah UMNO.
Jadi dia tidak ada masalah pun kalau gabungan-gabungan parti ni diletakkan di satu tempat tu. Sebab dia ada peruntukan untuk parti. So apabila dia sebagai contohnya GPS, mungkin ada peruntukan untuk GPS sendiri. Jadi macam mana bersatu nak cairkan peruntukan kepada GPS? Dia tidak boleh lah, sebab dia bukannya dalam satu. Jadi kenalah cairkan melalui parti bersatu itu sendiri juga. Maka dibukalah di situ armada Sarawak ke, bahagian Sarawak ke, tidak ada masalah. Jadi rakyat di Sarawak tu untung. Jadi dia tidak ada masalah lah kalau nak buka armada apa semua. Dia tidak menentukan bahawa apabila wujudnya maka akan berlakunya persaingan. Ni adalah satu pemikiran yang saya tak tahulah nak bubuh di mana pemikiran tu. Tapi dia itulah dia punya orang kata apa, proses dia. Jadi dia kalau di bawah Perikatan Nasional, dia ada dia punya pengagihan di bawah Perikatan Nasional. Kalau parti itu sendiri pun ada dia punya pengagihan di bawah parti itu sendiri. Jadi kalau ada banyak jadi dia masing-masing buat kerja lah. Dia jadi jentera untuk orang kata apa, parti-parti yang asalnya di situ. Jadi saya rasa tidak ada masalah lah. Tadi cakap boleh tanya apa saja. Tu saya nak, yang mana ni Syafiq Afdal punya, dia tidak mahu menerima pelawaan. Lepas tu tuan-tuan tanya saya kenapa dia tak mahu terima pelawaan. Macam mana saya nak jawab? Tu soalan yang saya tak boleh nak jawab. Mana saya tak boleh jawab, sebab dia sendiri tak terima pelawaan. Mungkin dia rasa dia telah pun dijatuhkan di Sabah apabila warisan telah pun ditewaskan. Sebab kita kena tahu krisis Syafiq Afdal ni sepatutnya apabila dia hilang sokongan, tidak berlakunya pilihan raya waktu itu, dia kena serah kepada pihak yang ada majoriti. Sebab bila dia dah hilang sokongan, secara automatiknya dia bukan lagi ketua menteri. Maka pada waktu itu dia merasakan bahawa dia yakin dia boleh menang. Jadi dia minta kepada HYT pada waktu itu untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Jadi bila dia bubar Dewan Undangan Negeri, rakyat di Sabah itu sendiri menolak kepada dia. Dan semua orang tahu bahawa di Sabah dimenangi oleh Perikatan Nasional. Jadi mungkin krisis-krisis tu yang menyebabkan dia tidak mahu bersama dengan kita. So tak ada masalah apalah, sebab apa, kita dah melihat sendiri apabila berlakunya pilihan raya negeri, memang warisan telah pun ditolak oleh rakyat di Sabah. Armada nak bantu siapa di Sarawak? Robert Sim Jr ni dia punya soalan ni, bantu rakyat lah. Bantu siapa lagi? Bantu rakyat lah di Sarawak. Okey tuan, bantu rakyat tidak ada masalah apa. Okey tuan, dia tanya soalan yang pelik-pelik. Katak-katak lompat semua tu, saya dah jawab dah berkenaan dengan frogging ni ataupun katak ni. UMNO ni sebenarnya dia tidak mahu menerima hakikat bahawa katak ini diwujudkan oleh zaman UMNO itu sendiri. Kalau kita tengok pada tahun 1966, krisis di antara Stephen Kalong Ningkan dengan Tuan Haji Abang Openg. Itu 1966, tuan-tuan boleh baca apabila berlakunya shifting-reshifting. Pada waktu itu dia panggil shifting-reshifting lah, ataupun dia panggil frog. Dan kemudiannya pada zaman Najib itu sendiri, berlaku pada tahun 2009, iaitu kes melibatkan Zamri lawan dengan Nizar di Mahkamah Persekutuan pada tahun 2009. Berkaitan dengan tu juga apabila seorang wakil DAP dan juga dua orang daripada PKR lompat dan menyokong kepada Barisan Nasional. Jadi itu bila kita tanya mereka tak mahu nak, mereka beritahu itu adalah satu perjuangan. Sama jugalah bagi mereka yang lompat meninggalkan Barisan Nasional kerana mereka merasakan Barisan Nasional itu telah rosak, yang tidak membela nasib rakyat lagi. Elia, tuan yakin ke Azmin takkan lompat? Soalan apa ni?
Saya yakin Datuk Seri Azmin akan setia bersama dengan Parti Perikatan Nasional dan akan orang kata apa, memastikan Perikatan Nasional ini akan menang dalam pilihan raya umum yang ke-15. Tak nampak pun bantuan kepada rakyat. Apa bantuan yang besar dibuat oleh Armada? Banyak perkara yang telah dibuat oleh Wan Ahmad Faizal ni. Takkan saya nak sebut satu-satu kan. Kalau dia rasa tidak ada bantuan tu, mungkin dia sebut tu tak nampak beras dengan telur kan. Sebab dia pemuda ni, banyak perkara-perkara yang mereka buat kan. Antaranya adalah mewujudkan usahawan-usahawan di kalangan orang muda, peluang-peluang pekerjaan dan juga peluang-peluang daripada sudut ekonomi, khususnya ekonomi gig kepada orang muda. Banyaklah benda. Takkan kita nak cerita satu-satu. Angah Kamarul Zaman, mereka kaldai. Undi BN barang naik. Itulah kan. Undi lagi Barisan Nasional. Dah tahu dah BN tu barang naik. Barang naik bila naik kan. Lepas tu apa lagi? Barang naik bila naik. Lepas tu baru naik. Ayat daripada Tuan Khairul Anwar Ramli. Okay, siapa nak VC pun boleh agak Robert Sim ni. Saya buka je untuk VC ni sebenarnya. PRM Melaka dan Johor pun salah nak cerita PRU. Kita kena tengok juga daripada sudut peratusan keluar mengundi. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah penambahan jumlah sokongan. Jadi kalau kita lihat, rakyat dah mula menyokong kepada Perikatan Nasional. Sebab tu Barisan Nasional dia rasa macam goyang sikit. Tapi tak apalah kan. Mereka menang di Melaka, di Johor. Dan saya juga nak tanya kepada Fadzil Amran, apabila sesebuah parti itu pergi ke dalam pilihan raya, maka mereka akan buat manifestasi, ataupun kita panggil sebagai manifesto lah, ataupun ayat yang lebih rakyat faham. Manifesto tu adalah mereka punya resume, ataupun mereka punya janji, ataupun harapan yang telah mereka berikan kepada rakyat sekiranya mereka menang di negeri tersebut. Jadi saya nak tanya kepada Fadzil Amran, daripada manifesto-manifesto yang dibawa semasa PRM Melaka, termasuk dengan manifesto janji 100 hari Barisan Nasional, saya nak tanya, dalam buku manifesto tu apakah yang telah dilunaskan sekarang? Sebab mereka bawa satu tawaran yang menyebabkan rakyat undi kepada mereka. Jadi saya nak tanyalah, janji dalam tu apa yang telah ditunaikan? Tolong senaraikan kepada saya janji-janji yang telah pun dilunaskan. Begitu jugalah dengan PRN di Johor. Jadi PRN di Johor ini juga mereka membawa manifestasi juga. Jadi antara 5 teras yang disebut oleh Zahid Hamidi tu, apakah teras pun yang telah pun diusahakan ataupun telah pun dijayakan di Johor? Antaranya macam-macam lah, nak bina rumah, macam-macam benda lah kan. Jadi cuba bagi tahu lah apa yang telah pun dibuat. Mungkin kalau kita sebut bina rumah, dia kata bukan boleh bina rumah dalam masa berapa bulan. Ya betul lah, tapi sekurang-kurangnya umum lah rumah tu nak bina di mana, dah pecah tanah ke belum, jadi rakyat juga nak tahu. Mai turun Sarawak sembang mi kolok, boleh juga sembang apa peri pentingnya armada di Sarawak. Apa peri pentingnya Barisan Nasional di Sarawak, saya nak tanya juga. Sebab dia pakai bendera Barisan Nasional. Dia kata Barisan Nasional ni boleh masuk kan, tapi armada tidak boleh masuk. Tu saya nak tanya, apa peri pentingnya Barisan Nasional di Sarawak? Tolong jawab tolong. Patutlah PM muka, sebab penulis buku manifesto PH dulu pun apa benda ni. PM muka penulis buku manifesto dulu adalah Datuk Wan Saiful Wanjan. Penulis buku manifesto tu yang menyebabkan Pakatan Harapan menang dan juga Barisan Nasional jatuh kan. Jadi bila gunakan hujah bahawa dia yang menulis buku tersebut yang menyebabkan kekalahan di Melaka dan Johor tu, macam tak logik lah kan. Ni siapa ni? Elia ni, trooper mana ni? Saya